أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، واطلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، واسرع به أفهامنا، وقوي عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita mulakan semula dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala. Kita telah selesai menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadan, dan kita juga meraihkan Aidilfitri, dan ada di antara kita sekarang ni telah memulakan puasa 6 Syawal, ya, dan insyaAllah selepas Ramadan diharapkan motivasi untuk terus mencari ilmu, menambahkan ibadat kita, ya, untuk persediaan kita ke alam seterusnya, iaitu alam akhirat, ya, perlu diteruskan, ya, walaupun kita sememangnya lah ramai di antara kita yang disibukkan dengan urusan-urusan harian kita di dunia ini, tapi janganlah kita sampai terleka sehinggakan kita terlupa keutamaan sebenarnya adalah kehidupan kita di akhirat, ya. Kadang-kadangnya aktiviti-aktiviti kita dunia ni kadang sampai boleh melalaikan, ya. Jadi kita kena selalu sentiasa sedarlah, ya, sentiasa ingatkan diri kita jangan sampai aktiviti ataupun program harian kita dunia melalaikan kita daripada mengingati kehidupan akhirat, ya. Kerana yang pentingnya, yang patut kita cari ialah akhirat, ya, sebab Allah suruh kita cari kehidupan di akhirat, tetapi jangan tinggalkan dunia. Jadi mana kepentingan adalah akhirat, dunia ini diperlukan, ya, untuk untuk kita mengejar akhirat, ya. Jangan kita sampai mengejar dunia, kita terlupa akhirat. Okay, kita seperti biasa kita mute-kan peserta-peserta supaya tidak ada gangguan dalam pembelajaran kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Balik semula kita meneruskannya pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh-contoh ayat-ayat yang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya 21, yang kita gunakan sebagai latihan memahami ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah Al-Quran, dan diharapkan dengan ilmu yang kita pelajari ini kita akan terus, ya, menambahkan usaha kita untuk memahami setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bukan setakat kita baca saja, beberapa aspek yang perlu kita kemaskan. Mengenal kalimah, untuk mengenal kalimah tu banyak pakej dia, ya. Kita kena belajar mengeja dia, belajar menulis dia, melihat tanda-tanda dia, ya, huruf-huruf yang digunakan dalam pembinaan kalimah-kalimah, tanda-tanda dia. Ada yang huruf yang terakhir tu bertanwin, ada yang tidak bertanwin, kadang-kadang ada yang baris atas,
baris bawah dan sebagainya. Semua itu adalah maklumat, ya, maklumat yang kita perlu biasakan dengan diri kita supaya kita membaca nanti kita mendapat maklumat yang sepenuhnya berkenaan dengan kalimah dan juga pembentukan ayat, ya. So kita terus kongsikan skrin seperti biasa. Kita pergi kepada Quranic Corpus, Quranic Arabic Corpus, iaitu kita membincangkan ayat seterusnya. Kita telah pun selesai berkongsikan ayat 62 dan 68 surah Al-Anbiya. Jadi sekarang kita memasuki ayat yang seterusnya di sini, iaitu sebahagian daripada ayat 87, ya. Di sini fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini sebenarnya sebahagian saja daripada ayat tu, ya. Jadi kalau kita nak lihat ayat yang sepenuhnya, kita gunakan Quranic Arabic Corpus .com ni. Kita boleh gunakan mouse kita ni, kita tekan di klik saja, ya, yang di sini. So apabila tuan-tuan dan puan-puan bawa cursor ni ke sini, kita lihat ada di bawah tu ada line di bawah kalimah God tu. Itu menunjukkan dia ada hyperlink, ya, yang dia boleh bawa kepada ayat yang sepenuhnya, ya. So kita lihat dulu ayat yang sepenuhnya, lepas tu kita balik kepada bahagian yang hendak kita kongsikan di sini, ya. Di sini kalimah highlight dia ialah yang merah ni lah, ilaha, ya, ilaha ni. Jadi ilaha ni adalah sebahagian daripada potongan ayat. Jadi kita lihat ayat tu supaya kita tahu konteks, ya, konteks bahagian ayat ni, apakah konteksnya, ya. So kita tekan di sini, dia akan bawa kita kepada bahagian ini. Dia masuk bahagian word by word ni sebab dia menerangkan setiap kalimah di dalam ayat tu, ya. Sekarang ni bahagian muka surat ni, kalau saya kecilkan sikit, dia tengah menerangkan kalimah ilaha tadi, ya, ilaha. So dia bagikan beberapa maklumat di sini. Ilaha ni dia adalah kalimah yang ke-16, ya. Dia translatekan ke bahasa Inggeris di sini God. Dia kata kalau nak tukar ke bahasa Melayu, kita right click sajalah, ya. Right click kat sini, kita akan dapat translate to Melayu ni, dia akan translate lah. Jadi God tadi akan diterjemahkan kepada Tuhan, ya, dalam bahasa Melayu. Kemudian ilaha ni dia highlight kat sini di bawah ni, dia ada penunjuk dia. Dia kata N tu bermakna dia jenis kumpulan kalimah apa, iaitu noun, ya. N ni untuk noun. Noun maknanya kata nama, ya. Sedikit maklumat yang dikongsikan di paparan ni ialah dia kata dia adalah noun, iaitu kata nama. Kemudian dia beri sedikit maklumat di sebelah kiri ini. Dia kata kata nama tunggal maskulin accusative, ya. Itu dalam bahasa Melayu lah, ya. Kata nama tu apa dia, ialah ismun, ya. Ismun ataupun kata isim tu. Tunggal ialah mufrad. Mufrad, atau kalau dia muannas kita panggil dia mufradah, ya. Bermakna dari aspek bilangan dia hanya satu, ya. Dia bukannya lebih pada satu. So dia panggilkan tunggal, ya. Bahasa Arab dia ialah mufrad. Okey, dia menggunakan mufrad, bukannya mufradah. Kenapa? Sebab dia ada jantina dia. Jantina dia di sinilah maskulin, ya, maskulin.
Maskulin ni apa dia? Arab dia muzakkar. Muzakkar. Jadi bila kita membaca maklumat di sini, kalau kita dapat gunakan maklumat ni, dia akan banyak membantu kita untuk mengenalnya kalimah ilaha. Jadi dia kata sini ialah kata nama iaitu ismun mufradun lah, ya. Maskulin ialah muzakkar, kemudian dikata akusatif. Ini Melayu dia, akusatif ni. Hijaan dia bunyi akusatif. Dia ambil daripada bahasa Inggeris lah, ya. Kalau kita kembali semula kepada bahasa Inggeris, kita pergi tempat yang sama, kita ambil English, dia akan tukar, ya. So ni accusative tadi ialah daripada bahasa Inggeris ni, ya. Accusative. Jadi bila dimelayukan dia jadi akusatif. Ya, itu sudah jadi bahasa Melayu sekarang lah. Maskulin tadi ialah Inggeris dia ialah masculine. Kemudian tunggal tadi ialah singular. Kemudian kata nama tu dalam bahasa Inggeris dia ialah noun. Itu dalam bahasa Inggeris. So kita boleh gunakan 3 bahasa sebenarnya, ya, untuk betul-betul memahami kalimah yang kita bincangkan, ya. Okey, sebelah kanan ni dia ada juga bantu kita dengan menerangkannya dalam bahasa Arab lah, ya. Jadi yang noun tadi bahasa Arab dialah ismun, ya, ataupun kita katakan isim ataupun ismun. Arab kita panggil dia ismun, ya. Cuma ejaan ni masih lagi ejaan yang lama. Sepatutnya dia bukannya alif, dia adalah hamzah wasal, ya. Ejaan yang sebenarnya ialah hamzah wasal, sim dengan mim. Itu yang sepatutnya. Isim, ismun, lepas tu di sini mansub, ya, mansubun. Kalau kita nak lengkapkan dengan baris dia, asalnya ialah mansubun, ya, mansub. Jadi ismun mansubun. Itulah kalau kita bariskan dia, tapi perkataan-perkataan Arab dia tidak dibariskan, ya. Yang dibariskan ialah kalimah-kalimah Al-Quran, ya. So sebab tu sini dia tidak dibariskan. Walau macam mana pun kita walaupun tidak dibariskan, kita mesti tahu macam mana nak membunyikannya dengan sebaik yang mungkin, ya. Jadi dia hanya bagi 2 saja di sini. Dia ismun mansub. Ismun tu yang mana? Ismun tu ialah noun ni. Lepas tu mansub tu ialah accusative. Tu dia punya. So yang tidak dimasukkan ke dalam ni ialah mufrad ni tidak dimasukkan, maskulin pun tidak dimasukkan. Jadi kalau kita nak nak menambahkan lagi, melengkapkan lagi maklumat di sini, so kita boleh tambah lagi, ya. Kita boleh masukkan tadi ismun, ya, ismun apa tadi, muzakkar, ya, mufrad, mansub. Ya. So kalau kita nak lengkapkan tu, mungkin kita boleh bantukan dengan pergi ke Lexilogos, ya. Kita type dekat Lexilogos tu, kita clearkan dulu drawing ni. Clearkan, lepas tu kita pergi Lexilogos. Diharap tuan-tuan dan puan-puan semua sudah cekap macam nak menggunakan keyboard ni, ya. Apabila kita membuat penerangan, kita banyak menggunakan bahan-bahan digital ni, dia bantu kita, ya. Jadi kita lengkapkan apa tadi, kita mungkin kena rewrite balik lah. Dia dengan ejaan yang betul, dia hamzah wasal, lepas tu sim dengan mim, ya. Ismun muzakkar, mim, zal, kaf yang bertajdid, muzakkar. Lepas tu dia singular tadi ialah mufrad, mim, spacekan sikit, mim, fa, ra dengan dal, ya, mufrad. Ismun muzakkar
Mufrad barulah kita letakkan i'rab dia. Jadi mansub tu adalah i'rab ya. So biasanya i'rab tu kita letak akhir sekali ya, susunan dia. Jenis dia dulu ya. Jenis dia dulu, kemudian jantina dia dan bilangan dia, dan barulah i'rab dia. Itu susunannya. Kita kalau boleh ikut susunan tu, kita akan konsisten lah ya. Bila saya bercerita, menerangkan, jadi tuan-tuan semua, puan-puan boleh melihat ya susunan tu, jadi dia lebih tersusun lah. Jadi jangan campur aduk. Kalau kita campur adukkan nanti, dalam penerangan tu mungkin kita akan terkeliru sikit ya. Mulakan dengan jenis dia dulu. Jenis dia ya, iaitu sama ada dia isim ataupun kata kerja, fi'lun ataupun harfun. So dalam konteks ni dia adalah isim iaitu ismun. Mulakan dengan ismun dulu. Lepas tu jantina dia sama ada muzakkar ataupun muannas. Dalam konteks ni dia adalah muzakkar ya. Kemudian bilangan dia, dan kemudian barulah i'rab dia ya, iaitu mansub. Bahasa Inggeris tadi dia panggilkan accusative ya, mansub, sad, waw, ba ya. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tu, ada terdapat lagi beberapa maklumat yang tidak dinyatakan di dalam paparan ni ya. So kalau kita mengenal dia, kita boleh tambah ya, supaya penerangan tu lebih lengkap ya. Kita sudah belajar kumpulan-kumpulan ismun, sama ada nakirah ataupun ma'rifah ya, sama ada nakirah ataupun ma'rifah ya. So persoalannya di sini adakah dia nakirah ataupun ma'rifah ya. So ini keunikan dia ya. Dia sebenarnya adalah isim nakirah. Tetapi dalam konteks penggunaan kalimah ni di dalam ayat ini, dia nakirah dia tidak bertanwin ya, tidak bertanwin ya. Jadi kita boleh masukkan dalam maklumat tadi, dia isim nakirah ya, non kaf ra ta marbutah ya, nakirah. Dia sebenarnya isim nakirah. Ya, nanti kita akan terangkan kenapa dia isim nakirah tapi dia seolah-olah macam tidak mempunyai tanda nakirah yang biasanya kita lihat dan mengambil tanwin ya. Dia kerana konteks dia ialah dia adalah isim kepada la ya, la sebelumnya ini. Jadi sebab itulah dia tidak mengambil tanwin ya. La ni dipanggilkan la nafiah. La nafiah lil jinsi ya. Sebelum ni mungkin kita telah pun memperkenalkan ya. Ini salah satu daripada contoh di mana kalimah la ni adalah dipanggil la nafiah, la menafikan, menidakkan, lil jinsi ya, kepada keseluruhan jenis isim dia. Isim dia ialah ilaha bermakna Tuhan. Jadi dia nak menafikan keseluruhan adanya Tuhan. Itu maksudnya ni la nafiah lil jinsi. Jadi bila dia digunakan dalam konteks ayat, jadi isimnya isim kepada la ni akan mengambil bentuk nakirah mansub tanpa tanwin ya. Jadi ya, isim nakirah mansub tanpa tanwin. Sebab itulah diijakan dalam bentuk ya, ilah, macam tu ya. So kalau kita bantu balik yang tadi, kita akan tambahkan dia. Dia adalah isim nakirah ya. Nakirah, muzakkar, mufrad, dan i'rabnya adalah dia mesti mengambil mansub ya. Nakirah mansub tanpa tanwin ya. Kalau kita nak tambahkan sini pun boleh ya. Kita tambah maklumat tu supaya dia membantu kita ya, tuan-tuan yang mengambil
Nota ni boleh diambil secara print screen, ya, boleh simpan dia, ya. Kita pun akan simpan juga nota yang kita buat untuk perbincangan kita seterusnya, ya. Jadi kita boleh letakkan dia tanpa tanwin, ya. Nakirah mungkin letak sinilah, ya. Nakirah sebab biasanya nakirah tu kita kata ada tanwin. So ini tidak ada tanwin. Kita letakkan dalam bracket tanpa ta, non, fa, alif, tanpa tanwin. Ta, non, waw, ya, non, ya. Ini untuk melengkapkan lagi maklumat. Yang dia special sikit. Sebagai selalu kita kata nakirah ada tanwin. Ini tak ada pula, tidak. Untuk konteks ni dia tidak bertanwin, ya. Jadi cara lengkapnya kita kata dia adalah isim nakirah tanpa tanwin, muzakkar, mufrad yang mansub. Ya, kalau nak letak Melayu yang pun boleh, kalau kita tak letak, kalau kita faham pun boleh jugalah, ya. Itu cara saja, ya, cara kita membuat penerangan, ya. Yang pentingnya kita faham, dan apabila kita menyampaikan kepada kawan-kawan kita, rakan kita pun akan juga faham, ya. Jadi ini untuk membantu penerangan yang dicatatkan kepada dari dalam paparan Quranic Arabic Corpus tadi, kita copy dia, ya. Kita copy dia, kemudian kita pergi kepada tadi, jadi kita boleh tambah, bantu dia, ya, sebab ini tidak cukup, ya. Bantu dia kita gunakan kaedah teks ini di dalam sharing screen ni. Dia ada feature, ya, untuk kemudahan untuk menulis teks, ya. Jadi kita guna teks ni, so saya boleh copy je saja kat sini, ke atas pun boleh, bawah pun boleh, ya. So mungkin saya letak belah bawah lah, okey, copy kat situ, ya. Alihkan sikit. Okey, ya. Itu untuk membantu dia, ya. Tadi dia kata isim mansub saja. Jadi banyak yang maklumat yang tidak dimasukkan situ, kita tambah dia. Ya, supaya kita lebih mengenal dia. Sekarang kita mengenal dia sebagai isim nakirah yang tanpa tanwin. Dia jenis jantina dia adalah muzakkar, dia bukannya muannas. Kemudian bilangan dia singular. Kemudian i'rab dia ialah mansub, ya. Okey. Okey, ya. Cukup untuk kita mengenal kalimah yang hendak kita bincangkan, ya, dalam ayat ni. Yang diambil ialah ilaha tu. Itulah beberapa maklumat yang kita boleh kumpulkan, ya. Yang ini tadi kalau kita nak kita nak tukar balik bahasa Melayu, boleh kita right click, ambil ke bahasa Melayu, ya, ambil Malay. Okey, tu dia dah tukarkan untuk kita lah, ya. Sekarang ni dia tukar ke bahasa Melayu. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana lebih selesa lah, ya. Nak guna bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Yang tidak berapa bahasa Inggeris tu boleh guna bahasa Melayu, iaitu kata nama tunggal maskulin accusative, ya. Kalau nak tambah lagi yang ni tadi, apa dah, kata nama umum. Nakirah tu umum, ya. Jadi kata nama yang umum, nakirah, tanpa tanwin, tunggal maskulin accusative, ya. Cuma di sini penerangan dia tu terbalik sikit. Dia ambil tunggal dulu, lepas tu barulah jantina, ya. Saya lebih suka kita ambil jantina dia dulu, barulah bilangan, ya. Jadi dia lebih teratur, ya. Kita nak mengetahui sama ada muzakkar ataupun muannas dulu, kemudian barulah kita ambil bilangan, ya. Sebab tu kita susun dia muzakkar dulu, barulah mufrad, dan akhir sekali ialah i'rab dia, ya.
Okey, so kalau ini untuk buat masukkan dia berkaitan dengan ayat di bawah ni. Tadi kita nak tunjukkan ya, dia konteks dia apa? Dalam konteks ayat di manakah ilaha tu kita boleh highlightkan di sini dengan ambil kotak, iaitu yang inilah yang nak sekarang dibincangkan oleh paparan di sini. Inilah kalimah ilaha ni ya. Dia adalah kalimah di dalam ayat 87 ni yang bermula dengan wazannu ni izzahaba mughadiban ya, ni sampailah ke inni kuntu minaz zalimin. Tadi kalau kita lihat di dalam paparan tadi, dia hanya mengambil daripada fanada ya, yang ni dia tak masukkan dalam dalam senarai tadi. Dia hanya mengambil sebahagian kerana ilaha ni adalah di dalam perenggan bermula daripada panada, kemudian dia akhir sampai subhanaka, sampai sini saja ya. Tapi untuk kita lebih kemas, kita akan lihat keseluruhan ayat ya ini nantilah insya-Allah ya. Okey, sebelum kita pergi kepada latihan menulis ya, menulis adalah penting dalam pakej pembelajaran QHS Academy ini, sebab kita nak pastikan peserta-peserta mahir menulis mengeja kalimah-kalimah ya, sebab kalau tak boleh mengeja, tak boleh menulis, belum lagi kenal ya. Sebab itu kita masukkan pakej mengeja dan menulis tu di dalam latihan-latihan kita ya. Okey, ada apa-apa soalan? Doktor, saya nak Ya. tanya, bila kita kata mansub di sini, apa maksud dia? Okey, dalam konteks ni mansub dia tidak ada dalam konteks objek ya. Yang ini khusus kepada dalam konteks ilaha ni digunakan selepas la. La nafiah lil jinsi ni, kalau saya boleh masukkan sini supaya untuk maklumat kita apa ini masukkan la tadi ya. Saya typekan semula. Pergi ke leksi logos tadi. Di sini. Supaya bukannya kita dengar saja ya. Kalau dengar kadang-kadang kita tak berapa tu, kita type dia sekali. La ni kita panggil dia la nafiah. Nafiah lil lam betul, lam harfun jar lil jinsi. Jim non sim tu maknanya jenis. Bahasa Melayu pun guna daripada Arab ya. Jenis tu sebenarnya jim non sim lah, jenis ya, lil jinsi, bagi jenis. Jenis maksudnya jenis apa kalimah-kalimah selepas la tu. La nafiah, la ni ialah harfun la nafiah, la menidakkan, lil jinsi ya, kepada seluruh jenis-jenis yang berkaitan. Itu maksudnya la nafiah lil jinsi. Saya kopikan dia, bawa ke sini tadi, pergi balik sini, kita masukkan di bawah ni ya, supaya kita faham apa yang kita bincangkan. Itulah kenapa dia mengambil mansub ya. So dia kebanyakan kalimah isim mansub kita tahu konteks dia adalah objek ya, tetapi tidak, di dalam ni dia bukannya dalam konteks objek. So kita ambil teks dan saya letakkan di bawah ni sebagai catatan la nafiah lil jinsi itu untuk menunjukkan kenapa ilaha tu mengambil mansub ya. So kita ambil arrow, ambil warna biru. Okey, yang ni lah yang dimasukkan dengan la nafiah lil jinsi. So bila ada saja la nafiah lil jinsi, syarat dia kalimah isim selepasnya mesti mengambil bentuk nakirah tanpa tanwin dan mansub ya.
nakirah. Doktor, maksudnya ilaha tu adalah isim kepada la, betul ke? Isim, dia adalah isim kepada la. Okey. Dan Ah, maksudnya dia akan mengambil mansub kan? Dia akan sentiasa mengambil mansub. And then Mansub, nakirah, ya. Nakirah dan mansub. okay. Terima kasih, Doktor. Itu apa nak jawab soalan puan tadi, ya, kenapa, apakah konteks dia? Konteks dia adalah dia isim kepada la, so dia mesti mengambil i'rab yang mansub. Dia bermakna la ni dia berfungsi sebagai harfun inna. Macam inna pun sama kan? Inna dia ada ismuha, isimnya pun akan kena mengambil i'rab yang mansub juga. So sebenarnya la ni dia boleh berfungsi sebagai harfun, dia seolah-olah ya berfungsi sebagai harfun inna. Dia ada ismuha yang mansub, lepas tu dia ada dia punya khabar dia, ya, khabar, dan khabar dia adalah marfu'. Ya, kalau kita nak kemaskan perbincangan tu, khabar dia yang ni lah, anta ni khabar kepada la ilaha adalah isim kepada la, ya, kita panggilkan ismuha, ya, dan anta adalah khabaruha lah, khabar kepada la ni. So yang ini mengambil mansub dan khabar ni mengambil i'rab yang marfu'. Itu dengan lebih detail lagi lah, ya. Okey, kita dah sampai 7.46, kita simpan dulu yang ni, ya, untuk perbincangan kita seterusnya. Kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini, dan besok kita akan sambungkan dengan penulisan, ya, penulisan, iaitu kita akan pergi ke ayat tadi di bahagian perenggan yang dia kongsikan tu. Kemudian kita akan membuat latihan, ya, 21.87 di sini. Penulisan ni kita buat pembetulan, ya, di dalam penulisan fanada fi zulumati alla ni beberapa tempat yang perlu kita perbetulkan. Kalau saya besarkan sikit, tu dia, ya, fanada fi zulumati, itu kita akan buat besok pagi, ya. Kita akan copy ni kepada Leslie Logos, lepas tu kita akan buat pembetulan, ya, yang sepatutnya sama dengan apa yang dituliskan mengikut Sam Osmani, ya. Kalau kita nak buat perbandingan, macam mana kita buat? Kita pergi ke ayat tadilah. Itu sebagai perbandingan di mana dia telah ditunjukkan kepada kita penulisan itu adalah mengikut Resam Osmani, ya. Ini jadi kita fanada bermula sini tadi dia mesti sama dengan ya apa yang ditulis di dalam ayat ni, ya. Ini sebagai rujukan kita untuk melihat penulisan kita tu betul ke tidak, ya. So itu akan kita buat latihan yang pertama sekali sebelum kita menerangkannya. Dan kalau ada terdapat kita membuat pembentukan kalimah tu, insya-Allah kita akan buatkan sekali bermula dengan fanada tadi, iaitu 87 yang inilah, ya. Kita akan buat penerangan dia dulu, lepas tu pembentukan kalimah, macam mana berlakunya pembentukan fanada kan, dan setiap kalimah tu kita akan tunjukkan ya semuanya yang mana yang bersabit dengan pembentukan kalimah, insya-Allah, ya. Setakat ini juga kita kita berkongsi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi pagi besok, ya, insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.